sebelum tu saya nak discuss graph yang kita buat last week. So bila kita discuss graph kita buat last week tu, kalau kamu perhatikan dekat situ, link PDEC ni masih sama dengan kelas kita Selasa lepas. Jadi kita nak tengok soalan-soalan yang lepas gambar orang tua ni. Sekejap ya, saya kena tukar setting untuk Google Meet ni. Alright. Okey, selamat datang Aiman, Aina. Macam saya sebut tadi, hari ni kita nak review sikit saja soalan yang kita buat last week, iaitu soalan ini. Lepas tu, sebab yang ni tak boleh tukar jadi ni ya. Alright, tak apa. Lepas tu kita akan masuk kepada topik baru, iaitu pertumbuhan, proses pertumbuhan dalam tumbuhan ya. So kita start slow-slow, hopefully lebih ramai akan join kelas kita hari ni lah. So anak-anak, hari ini kalau kamu tengok pada graf ni, okay, you can see here berdasarkan kepada kecerunan graf, kita dapat anggarkan masa tu kan pertumbuhan tu perlahan ke, pesat ke, negatif ke, minimum. So kalau kita tengok gambar ni, saya setuju the first one, masa bayi tu kan, masa baby tu pertumbuhan pesat. So P adalah pertumbuhan pesat, Q adalah pertumbuhan perlahan, masa kanak-kanak tu pertumbuhan perlahan, R tu adalah pertumbuhan pesat, dan S pertumbuhan minimum, T pertumbuhan negatif. Kenapa negatif? Cuba kita tengok graf. Graf tu turun ke bawah kan? Okey. Kemudian ini adalah tugasan yang kamu buat last week. Kita bincangkan sama-sama. Okey? Okey. Apakah jenis bentuk graf yang ditunjukkan? Graf yang ditunjukkan ialah graf sigmoid. Okey, tolong betulkan jawapan masing-masing. Okey, saya tengok ramai yang dah submit kat sini. Ilisha belum. Okey, boleh tambah kat situ. Graf berbentuk sigmoid. Kenapa? Sebab curve dia tu macam huruf S kan? Sebab ada lengkung ke bawah. Dia ada lengkung ke bawah pada hujung graf. So kita panggil graf ni sebagai graf sigmoid. S-I-G-M-O-I-D. Boleh rujuk pada jawapan yang saya pamerkan pada Google Meet ni. Ini adalah sampel jawapan daripada Zihan. Okey, jawapan Zihan betul. Jawapan Ain pun betul. Jawapan Sufi dan jawapan Kashrina almost there. Graf lengkung dia sebut. Tapi graf lengkung sigmoid. Takif pun betul. Jawapan Takif pun betul ya. Corak pertumbuhan lengkung S atau sigmoid. Okey, mari kita betulkan sama-sama jawapan kita. Okey, make sure Haziq, Dania, Aina, Aiman, Holly, Aiman dah rasanya. Aiman dah betulkan sigmoid graf. Syasha, Faiz, tolong betulkan graf sigmoid ya. Ejaan dia macam kita label kat sini. Okey. Sekejap ya, saya. Okey. Graf lengkung sigmoid pun betul ya. The curve kan. Okey, saya lampirkan jawapan ni juga pada apa nama dia? Pada Telegram. Okey, next one, mari kita tengok soalan seterusnya. Dia minta soalan seterusnya, dia tanya, apakah dua parameter yang digunakan untuk ukur pertumbuhan manusia berdasarkan rajah? Okey, parameter tu kita tengok pada label paksi X dengan paksi Y. Cuba kamu tengok, dekat paksi X dia label apa? Dekat paksi Y dia label apa? Jadi pada paksi X, kalau kamu tengok, yes, betul. Okey. Okey, macam apa jawapan yang dilampirkan oleh Farid ni, ketinggian
pada paksi Y, umur tahun pada paksi X. So itulah dua parameter yang digunakan untuk mengukur ketinggian. Okey, tolong update jawapan masing-masing. Umur dan ketinggian. Kenapa berat badan saya tak terima? Sebab soalan ni dikata berdasarkan rajah. Rajah ni, graf ni dia tunjuk X dengan Y. X dengan Y, dia punya Y tu adalah ketinggian, bukan berat badan kan? So, tolong update pada jawapan masing-masing, umur dan ketinggian. Lelaki dengan perempuan tu apa? Lelaki dengan perempuan tu bukan parameter tetapi dua kumpulan berbeza kan. Kita tengok pada gambar rajah tu anak-anak, dia ada dua graf yang berbeza, dua garis yang berbeza. Satu garis yang satu garisan normal, satu lagi garisan putus-putus kan. Itu adalah lelaki dan perempuan. Parameter ialah kita ukur pakai apa? Apa yang kita ukur? So yang kita ukur ialah umur dan juga ketinggian. Okay. So make sure kamu betulkan kamu punya submission. Okay. Kemas kini kamu punya submission pada slide ni. Nanti bila pedek hantar nota ni, kamu tahulah jawapan sebenar dia apa kan? Okey, mari kita tengok bahagian yang seterusnya ya. Okey, kita tengok bahagian seterusnya. Okey, sekejap. Make sure kamu masuk dalam pedek ni ya. Ini dalam, nak kata apa ya. Dalam Telegram saya ada bagi dua link pedek. Tapi yang saya tengah bincang ni link yang pertama sebab saya nak bincang homework last week. Okay, saya nak bincang homework last week. Kamu betulkan jawapan. Nanti kamu macam tengok macam Aiman, Aina dengan Ilisha. Mereka dah terus update jawapan yang betul macam mana kan. Terus update ya. Okay, Sufi ni tak masuk lagi kot ya. Tak ada ni. Sekejap ya. Sufi tak masuk lagi. Alright, tak apa. Okay, mari kita tengok soalan yang seterusnya pula. Okay, jantina X dengan Y. So, kita dah, masa kita belajar pasal pola pertumbuhan hari tu, yang ni kan, hari tu kita buat yang ni kan. Okay, kita tahu bahawa secara umumnya orang lelaki, orang lelaki, saiz badan dia lagi tinggi, lagi besar sebab tempoh pertumbuhan dia lagi lama. So kalau kita tengok data pertumbuhan orang lelaki, pertumbuhan orang lelaki tu lagi tinggi kan, ketinggian dia lagi tinggi kalau compare dengan orang perempuan. So antara graf X dengan Y, yang mana lagi tinggi? Okey. Contohnya yang diberikan oleh Sufi kat sini ya. Okay, Sufi identify X tu lelaki, Y tu perempuan sebab graf X, ketinggian dia, graf X lagi tinggi daripada graf Y. Sebab itulah X lelaki, Y perempuan. Okay, tolong update pada jawapan. Okay, Ilisha pun boleh update dah. Okay, update pada jawapan. X lelaki, Y perempuan. Okay. Ya, betul. Dah buat lama dah. Danish dah buat lama dah. Ini apa kita nak bincang jawapan. Okay, X lelaki, Y perempuan. Bagus. Aina terus kemas kini jawapan dia. Okay, bagus. Seterusnya kita tengok pada soalan ini pula. Okey, dia kata nyatakan perbezaan peringkat P bagi X dengan Y. Okey, nyatakan perbezaan bagi peringkat P untuk X dengan Y. Cuba tengok peringkat P. Okey, cuba tengok pada peringkat P, dia kan ada satu
ruang kat situ kan, ruang kat situ semua peringkat P ya. So, cuba kamu tengok ada beza tak pada hujung graf tu kan, hujung peringkat P tu kita nampak garis putus lagi rendah daripada garis normal kan. Pada peringkat P tu kita dapati ada satu part menunjukkan dekat hujung-hujung peringkat P tu graf X lagi tinggi daripada graf Y. So, itu menunjukkan apa? Itulah perbezaan dia. Perbezaan dia di hujung peringkat P, pertumbuhan lelaki lagi tinggi dari perempuan. Okey, saya ulang. Perbezaan dekat situ ialah pada hujung peringkat P, pertumbuhan X lagi tinggi daripada Y. Okey. Pada hujung peringkat P. Dia kata dia minta kita explain dekat peringkat P saja. Okey. Dekat P. Okey. Peringkat P saja. Okey, itu statement untuk peringkat P ya. So, soalan ni 2 markah. Okey, pada penghujung peringkat P, pertumbuhan X lebih tinggi dari pertumbuhan Y. Okey, awal-awal tu ya sama macam Haziq sebut ya, awal-awal tu memang sama. Yes, tapi towards the end tu Haziq, X lagi tinggi daripada Y. So Haziq kena betulkan sikit lah. Okey, pada hujung peringkat P, pertumbuhan lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Okey, ini adalah ini juga adalah satu lagi cara nak tulis. Okey, satu lagi cara nak tulis. Sebagaimana yang dicadangkan oleh Ain. Okey, Ain mencadangkan pada peringkat P, lelaki lebih cepat tinggi berbanding perempuan. Betul juga. Kenapa lelaki lebih cepat tinggi? Sebab kadar pertumbuhan dia lagi tinggi. Okey, tak apa Sufi, no problem. Okey, so sekali lagi kita boleh tulis macam yang dicadangkan oleh Danish ini sebelah kiri, atau kita tulis macam Ain sebelah kanan pun betul juga. Okey, itu peringkat P ya Danish. Peringkat Q macam mana? Kita tengok gambar balik ya Danish. Okey, kalau kita tengok gambar balik dekat peringkat Q tu ada slightly different. Garis putus pula mula lebih daripada garis normal. So kita boleh kata pada pertengahan peringkat Q, pertumbuhan perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Okey? Atau pertumbuhan pada Y lebih daripada X pada pertengahan peringkat Q tu kan. Okey? So untuk jawapan Ain ni, untuk Q tu dia kena tukar sikit kadar ketinggian. Kalau sebut kadar ataupun ayat yang lebih kurang macam ke atas. Perempuan lebih cepat tinggi berbanding lelaki. Baru betul. Sebab kita kena tunjukkan ini adalah satu proses. Kalau kita kata ketinggian perempuan lebih tinggi berbanding lelaki, seolah-olah macam perempuan ni, itulah bacaan dia, perempuan tu lagi tinggi daripada lelaki. Kalau kita tengok bacaan towards the end of Q tu tidaklah, tapi kadar ketinggian, kadar menjadi tinggi, jadi lebih tinggi tu lagi cepat untuk orang perempuan. So mungkin Ain boleh tukar kepada ayat yang lebih kurang sama, iaitu perempuan lebih cepat tinggi berbanding lelaki. Okey. Okey, macam Danish tulis ni, pertumbuhan perempuan lebih cepat daripada lelaki. Boleh. Sebab jawapan-jawapan yang ditulis macam ni lah yang menunjukkan ini adalah proses. Okey, yang ditulis oleh Thaqif. Okey, Thaqif dia mencadangkan dia nampak awal-awal tu sama, betul. Tapi towards the end tu berbeza. So di soalan ni dia tanya masa bila berbeza. Kan? So masa bila berbeza? Masa
hujung P dan pertengahan Q. So kita cerita yang pasal hujung P dan tengah Q tu lah. Oh, okey. Okey. So, saya apa? Betul tu Danish. Pada peringkat seterusnya pula baru pertumbuhan lelaki lagi cepat dari perempuan dan bukan saja lagi cepat tapi lagi lama kan? Okey, lagi lama proses pertumbuhan tersebut. Okey. Uh, okey. So, kita tengok pula yang seterusnya ya. Kita tengok pula yang seterusnya iaitu soalan yang terakhir. Okay, ya, tadi kita dah bezakan ya P dengan Q macam mana. Sekarang ni kita tengok pula dekat sini. Okey, pada peringkat Q, pada peringkat Q, hujung-hujung peringkat Q tu kita dapati hujung pula pertengahan peringkat Q tu kita dapati Y lebih cepat pertumbuhannya berbanding X ketika umur 12 hingga 14 tahun. Okey, terangkan alasan dia. Okey, so dia adalah ada dua markah. Masa tu orang perempuan sedang mengalami proses apa? Ya betul. Okey, idea Farid tu disebabkan hormon tu ada kaitan dia. Yes, masa tu orang perempuan tengah mengalami apa? Okey, mengalami pertumbuhan pesat macam Takif sebut betul. Kenapa mengalami pertumbuhan pesat? Sebab dia sedang mengalami fasa akil baligh. Yes. Okey, so markah soalan ini dia ada dua markah sebab nombor satu kita kata Y mengalami akil baligh. Okey, so kadar pertumbuhan Y pada masa tu lagi tinggi daripada X. Yes, very good Sufi. Jawapan apa? Jawapan Sufi ni adalah jawapan yang baik. Okey ya, so saya gabungkan dua jawapannya. Satu jawapan daripada Ain, satu jawapan daripada Aina. So gabungan dua jawapan ni cukup dapat 2 markah. Dia punya penerangan, fakta dia ialah Y mengalami akil baligh. Point number 1. Alasannya atau apa penerangan lanjut selepas itu disebabkan itu pertumbuhan Y lagi pesat berbanding X. Sebab masa tu orang perempuan dah mengalami akil baligh, maka pertumbuhan perempuan lebih pesat daripada lelaki pada masa itu. Okey, kejap ya. Okey, tak ada apa-apa. So, saya screenshot dua-dua jawapan ni sebab soalan ni 2 markah. Jadi kena tulis dua-dua. Satu fakta, satu alasan dia ya. Okey, atau satu fakta, satu huraian dia. Perempuan mengalami akil baligh dan disebabkan akil baligh ini menyebabkan pertumbuhan perempuan lagi pesat berbanding lelaki. Okey anak-anak, kita dah habis untuk pertumbuhan manusia. Sekarang mari kita pergi ke pedek yang seterusnya yang membincangkan mengenai pertumbuhan dalam tumbuhan. So saya keluar daripada sini, kita pergi ke slide yang ini. Sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Mari kita keluar sama-sama pergi ke pedek satu lagi ya. Okey. Okey. Where is the dashboard? Okey. Okey, dalam ni sudah ada Dania, Farid, Danish, Faiz Daniel, Haziq, Sufi, Ain, Syasha, Zihan. Okey, ada lagi ni. Oh, ada yang baru masuk. Okey. Okey, bagus. Dah ada 10 orang. So, anak-anak, bila anak-anak masuk dekat pedek tu, slide yang pertama tu,
saya ada lampirkan sekali attendance ya. Kamu terus isi attendance kat situ. Okey, yang saya share dekat Google Meet ni adalah contoh salah satu screen kamu lah, student punya screen. So kalau kamu tengok pada slide pertama tu terus ada attendance. So isi kamu punya attendance kat situ ya. Siapa yang tak boleh dapat link tu bagi tahu saya ya. Okey. So make sure kamu isi attendance. Sekarang ni dalam pedek ada 12 orang. Okey. Dalam pedek ada 12 orang. Okey, saya beri masa lagi 1 minit untuk kamu isi kehadiran tu. Kalau tak sempat, nanti tak apa. Saya akan bagi ruang lagi sekali untuk kamu isi ya. Jangan risau. Cikgu, Ya. nak isi kat mana cikgu? Kejap ya. Cuba tengok pada pedek tu, memang ada link kat sebelah kan? Macam skrin saya Dah tunjuk ni. link. Okey, terisi. Masih baik tanya. Okey. Saya tambahkan lagi 30 second ya. Nanti kita pergi ke slide seterusnya. Bertenang dulu. Ada yang baru lepas breakfast. Bagi breakfast tadi turun dalam perut. Bertenang. Okey. Okey, jangan risau ya kalau tak sempat sekarang, nanti saya buka balik. Okey. So, mari kita pergi ke part ini. Okey. Kenapa sebelum kita discuss kenapa pasal sistem sokongan, pada pendapat kamu, kenapa tumbuhan memerlukan sistem sokongan? Kenapa tumbuhan perlukan sistem sokongan? Apa yang tumbuhan nak buat kalau dia ada sokongan? Dia boleh pergi mana-mana ke? Atau dia ada boleh buat proses apa-apa ke? Dan sebagainya lah. Okey, pada pendapat kamu, kenapa tumbuhan perlukan sokongan? Proses apa yang tumbuhan boleh buat bila ada sokongan? Okey, bagus. Okey, salah satu kepentingan untuk dapat sokongan ialah untuk mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Bagus. Kalau kita tengok pokok-pokok ni juga diperlukan sokongan sebab dia terdedah kepada unsur-unsur alam yang lain kan. Macam kalau ada ribut ke, angin taufan ke, apa pentingnya sokongan kat situ? Okey, cuba bayangkan pokok ni terdedah pada angin taufan lah, ribut lah apa semua tu. Jadi macam apa kepentingan sokongan kat situ ya? Cuba. Okey, bila ada angin taufan tu kenapa? Apa
Bila ada angin kencang, terdedah pada tiupan angin kencang, apa yang sokongan ni boleh bantu? Okey, mengelakkan daripada kerosakan. Bila kerosakan tu maknanya apa? Tumbang lah kan? Ataupun ada batang pokok jatuh ke kan? Betul tu. Ada lagi tak? Melindungi diri. Oh, okey. Melindungi diri daripada apa tu? Menahan daripada macam keadaan tiupan angin pasal angin taufan tadi, menahan atau menentang daya tolakan daripada tiupan angin kan? Melindungi daripada ancaman apa tu? Daripada ancaman, daripada tumbang akibat tiupan angin kan, betul tak? Kemudian satu lagi, kalau kamu biasalah kan tolong ibu bapa untuk sapu daun dekat laman tu, banyak sangat daun gugur kan. Jadi sokongan ni perlu untuk menampung berat tumbuh-tumbuhan. Dekat bahagian atas yang ada banyak daun tu sangat berat ya, ada dahan, ada ranting, ada buah, ada bunga, semua tu adalah satu memberikan beban kepada bahagian bawah tumbuh-tumbuhan. Jadi beban sokongan ini penting untuk menampung berat tumbuhan. So ada 3 lah. Nombor 1, membolehkan pokok dapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Nombor 1. Nombor 2, untuk menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Bagus. Menahan daripada tiupan angin juga betul ya. Okey, betul, saya setuju dengan Aiman. Kemudian untuk menampung berat tumbuh-tumbuhan. Yes. Okey, nak tampung berat tumbuh-tumbuhan. Macam kita lah, kita perlukan sokongan untuk menampung berat badan kita kan, untuk kita bergerak dan sebagainya. Sama juga dengan tumbuh-tumbuhan, sokongan adalah diperlukan untuk menampung berat tumbuh-tumbuhan. Saya screenshot semua jawapan ini sebab semua jawapan ini adalah jawapan yang bagus sebagai kepentingan sokongan tumbuh-tumbuhan. Okey. Terima kasih. Membolehkan tumbuhan berdiri tegak. Yes, bila tumbuhan tegak baru boleh dapat cahaya matahari. Betul tu. Okey, terima kasih. Terima kasih Haziq. Itu adalah idea yang baik. Okey, mari kita tengok. Kita tengok pula part yang ni pula ya, part label. Kamu rasa kan dekat bahagian mana yang merupakan sokongan utama tumbuh-tumbuhan? Cuba kamu label. Guna warna yang cerah sikit. Jangan guna hitam, tak nampak. Tak kontras. Okay, guna warna ni. Farid. Bagus Farid. Farid guna warna merah ya. I can see your answer. Bagus. Okay, labelkan. Bagus. So bila kita label, kita bukan saja buat arrow, kita tulis nama kan? Apakah nama bahagian yang kamu label tu anak-anak? Gapo dia? Ako, ya Allah. Oh, sungguh menarik sekali pemilihan perkataan dia. Okey, akar. Okey, bagus. Okey, so bahagian pada tumbuh-tumbuhan yang memberikan sokongan. Okey, pertama sekali ialah bahagian akar. Kan kita dah belajar dulu pasal pusat graviti. Akar pokok ni cuba kamu tengok. Akar dia ni lebar kan. So bila akar ni lebar, dia bagi luas memberikan luas tapak graviti kan. So makin luas makin besar tapak sesuatu struktur tu, makin rendah dia punya pusat graviti. Itu faktor utama tu, kena ada sokongan akar. Okey, akar nombor 2 ialah batang. Okey, bahagian batang pokok memang kena kuat sebab nak tampung daun-daun, dahan dan ranting yang ada pada bahagian atas pokok tu. Okey, Faiz, Ilisha, Dania, jangan lupa
Jangan lupa boleh respon kat sini ya. Alright. Okay. Saya screenshot lah satu jawapan kat sini. Okay. Saya screenshot satu. Oh, bagusnya Syasha. Syasha dia highlight terus ya dengan warna kuning. Sangat jelas ya. Okey, sangat jelas. Sufi padam gambar orang tengah dating kat atas tu orang tengah dating. Oh, orang tengah dating pula. Ada orang tengah pegang shower. Saya ingatkan dia dating. Okey ya, kejap ya. I want to screenshot one answer over here. Okey. Okey, saya kongsikan dalam Telegram ya, in case kamu nak refer nanti. Okey. So, mari kita tengok ada lagi tak yang belum jawab. Okey, bagus Ilisha. Ilisha dah label. Oh, kenapa Ilisha padam? Saya suka pemilihan colour Ilisha tu. Faiz Daniel macam mana? Okey. Alright, I give you another 30 seconds untuk label. Labelkan bahagian akar dan bahagian batang pokok juga Syasha. Jangan lupa. Farid pun sama. Labelkan bahagian batang pokok ya. Siapa ni? Haziq pun belum label lagi. Batang pokok kena label. Zihan. Saya tak nampak Zihan sebab kamu pilih warna hitam ya. Bahagian batang pokok tu macam tak ada label lagi Zihan. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Mari kita tengok bahagian yang seterusnya ya. Jadi dia punya take home point kat sini ialah kita tahu kepentingannya tadi adalah untuk supaya tumbuhan boleh stay dalam keadaan menegak. Bila keadaan menegak baru dapat cahaya matahari, buat fotosintesis, untuk tampung berat badan, untuk menampung berat pokok itself dan juga menahan daripada faktor-faktor semula jadilah macam tiupan angin. So dua komponen utama yang bagi sokongan ialah akar dan batang pokok. Jadi pada pendapat kamu kan macam mana bahagian batang dan akar membantu dalam memberikan sokongan? Cuba refer pada buku teks. Cuba cari macam mana bahagian bahagian batang pokok dan akar pokok memberikan sokongan. Oh, okey, dia bagi imbangan. That is a good idea. Bagi kedudukan yang stabil. Siapa? Bahagian mana yang bagi imbangan dengan kedudukan yang stabil tu? Bahagian akar ke bahagian batang pokok? Okey. Sebab soalan ni dia dua bahagian. Hang nak cerita pasal batang pokok ke? Hang nak cerita pasal akar pokok? Oh yes, akar mencengkam tanah. Okay, good. Okay, saya setuju Haziq. Begitu juga dengan Aina ya. Cadangan Aina pun bernas, cadangan yang bernas, cadangan yang baik, akar mencengkam tanah kan. Very good. Okay, teruskan untuk bahagian batang pokok pula. Apa dia fungsi batang pokok ni? Okay, so akar mencengkam tanah membolehkan pokok berdiri tegak dan dalam keadaan yang stabil dan juga seimbang. Bagus. Okay, lagi untuk batang pokok dia buat apa?
Okey. Yes, stabilkan pokok. Betul. Tapi macam mana? Betul tu stabilkan pokok. You are on the right track. Teruskan. Okey. Okey, bagus. Okey. So, mari kita tengok bersama-sama ya. Ini memang jawapan ni saya ambil dari textbook je. Tak jauh-jauh untuk kita tengok ya. Macam jawapan yang Syasha bagi tu kan. Syasha kata menyokong berat batang dan menyokong berat batang dan berat daun, bunga dan buah. Itu adalah fungsi batang pokok. Yang Syasha tulis tu tolong label, tambah sikit Syasha. Fungsi batang pokok menyokong berat batang dan berat daun, bunga dan buah. Bagus Syasha. That is a good answer. Okey, kemudian daripada Nurul Aina tadi ya. Okey, dua jawapan ni adalah dua explanation yang baik mengenai macam mana akar pokok dan batang pokok memberikan sokongan kepada tumbuh-tumbuhan. Okey, saya screenshot jawapan ni. Nanti kita boleh refer sama-sama, okey? Okey, sekejap ya, saya screenshot. So, soalan macam ni biasanya 2 markah lah kan. 2 markah sebab satu untuk apa nama tadi? Satu untuk akar, satu untuk batang pokok. Okey. Mari kita tengok slide yang seterusnya. Sekejap ya, saya screenshot dan saya paste kat sini ya. Okey. Thank you for your submissions. Menstabilkan pokok juga adalah satu idea yang baik. Ya, memang bila ada sokongan daripada batang pokok dan akar pokok, barulah pokok boleh berdiri tegak dan meningkatkan kestabilan pokok. Betul tu. Sebabnya akar pokok tu macam saya sebut tadilah, ada luas tapak yang besar, merendahkan pusat graviti. Ada juga seperti yang dicadangkan oleh Farid. Farid juga kata imbangan pada akar, maka bahagian batang pokok mendapat kekuatan. Yelah sebab luas tapak yang besar pada akar pokok membolehkan batang pokok pusat graviti pokok adalah lebih rendah, jadi adalah kekuatan untuk menampung berat pada bahagian atas pokok. Okey, mari kita tengok sistem sokongan pada tumbuhan darat. Sebelum kita tengok dengan lebih detail lagi apa yang tumbuhan darat ada kan untuk menyokong pertumbuhannya, cuba kamu senaraikan dua jenis tumbuhan darat. Apa dua jenis tumbuhan darat yang kamu tahu? Okey, dua jenis. Tumbuhan contohnya macam pokok mangga versus pokok pokok sawi. Apa beza? Itu dua jenis tumbuhan yang berbeza. Pokok mangga versus pokok sawi, atau pokok mangga versus pokok keladi. Jenis-jenis, saya bukan nak contoh jenis-jenis. Ada dua jenis tumbuhan darat. Kalau pokok mangga, pokok durian, pokok rambutan, semua tu dalam satu kumpulan pokok apa atau tumbuhan apa? Tumbuhan okey. Pokok keladi, pokok sawi
Dua-dua tu adalah dalam kumpulan tumbuhan apa? Yes, berkayu. Berkayu, okey, tumbuhan berkayu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, gapo dia? Pokok keladi tu kan? Tumbuhan darat jenis apa? Start dengan huruf H. Berdaun. Memang berdaun, semua pun berdaun. Bagus idea tu. Oh, tak faham. Okey. Um, tumbuhan daratan ada dua kumpulan. Nombor satu ialah tumbuhan berkayu. Satu lagi ialah tumbuhan herba. Okey. Kalau kita dalam sains, bila kita kata herbaceous plants atau tumbuhan herba tu ialah macam pokok dalam gambar ni ya. Dia tak ada batang pokok yang berkayu. Batang pokok dia masih lagi warna hijau. Macam bila kita tengok sayur sawi, sayur bayam kan? Bila kita tengok, bila kita beli bayam, kita nampak daun, batang sawi atau batang bayam dengan akarnya. So kita tengok kat situ dari atas sampai bawah tak ada tisu berkayu. Jadi kita panggillah pokok tu dalam kumpulan tumbuhan herba. Pokok manggis, rambutan, durian yang macam kamu sebut tadi, pokoknya besar dan berkayu. Batang pokok dia berkayu. So kita panggil kumpulan tumbuhan itu sebagai tumbuhan berkayu. So berkayu versus pokok herba. Okey, tumbuhan herba dan tumbuhan berkayu. Okey, mari kita tengok penerangan mengenai tumbuhan berkayu. Okey, ada dua jenis tadi, tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Kotlah ada yang tak ingat, tak sempat nak update pada slide dia kan. Okey, mari kita tengok penerangan mengenai tumbuhan berkayu. Cuba kamu, kejap ya. Sekejap. Saya tukarkan kepada slide ni supaya kamu boleh draw ya. Sebentar. Okey. Now, mari kita isikan ruang kosong pada slide tersebut. Okey. Cuba kita tengok. Tumbuhan berkayu, cuba tengok gambar. Gambar ni yang besar-besar kat belakang tu, itu semua tumbuhan berkayu. Yang belakang-belakang yang macam shadow, macam scary tu kan. Okey, tapi yang kat depan-depan ni, itu semua tumbuhan herba. So, kalau kita nak bandingkan, cuba kita tengok tumbuhan berkayu kat belakang tu kebiasaannya bersaiz, bersaiz besar. Okey, so tumbuhan berkayu dia saiz dia besar sebab sistem sokongan tumbuhan ni mempunyai tisu berkayu. Sifat-sifat tisu berkayu ni adalah keras, kuat dan juga tegar. So nama tisu berkayu ni, nama tisu ni ialah lignin. Lignin. So nombor 4 tu mengandungi tisu lignin. Lignin. Lignin ya, lignin. So tumbuhan berkayu, kalau kita tengok dekat gambar ni, dia mempunyai bahagian batang pokok yang kuat sebab semua kebanyakan bahagian tisu atau sel pada bahagian batang pokok ni mempunyai tisu lignin. Lignin ni bahan yang kompleks, keras dan tegar yang bila ada pada dinding sel atau pada sel tumbuhan memberikan sifat kekerasan kepada batang pokok serta disebabkan sifatnya yang keras itu ada sokongan kepada tumbuhan. Okey. So, pokok bolehlah sentiasa tegak ke atas kan? Okey. Alright. Okey, Aina belum
update lagi, Syasha belum update lagi. Sekejap ya, saya ambil satu contoh ya. Janganlah lukis hantu ke apa pula ya. Tak maulah lukis hantu. Takut saya nak screenshot. Okay, saya ambil yang Ilisha punya lah. Ilisha ada dot-dot color-color tu okey sikit. Okay, so ini adalah contoh jawapan daripada Ilisha. Boleh update ya kat situ. Kebanyakannya bersaiz besar dan mengandungi tisu lignin. Okey. Tisu lignin ya. Alah, Ilisha tadi macam nak draw, tak jadi draw dah ya? Okey. Faiz, boleh update Faiz? 2 perkataan je kita kena update kat situ. Okey. Ada 2 perkataan je kita kena update kat situ. Saiz yang besar dan tisu lignin. Okey. Okey ya, saiz besar, tisu lignin. Baru 7 orang update ni. Yang lain belum update lagi ni. Kena update ya. Ini nota. Besar. Bagus. Bagus Aina dia gunakan font color lain ya. Oh, good idea. Belum lagi ni. Zihan belum update, Syasha belum update, Faiz Daniel belum update, Haziq belum update. Okay, I give you another 30 seconds ya. Tinggal nak tulis 2 perkataan saja. Besar dan juga lignin. Okay, saya unlock screen balik. Thank you so much Haziq, Syasha. Ramai dah update ya, bagus. Okay, mari kita tengok pula untuk seterusnya pasal sokongan tumbuhan berkayunya. Pada slide ni kita tengok tumbuhan berkayu ni boleh bersaiz tinggi dan besar sebab pada tisunya ada lignin. Okay, sekarang ni kita tengok tadi kan bahagian nak kata apa ya, ada bahagian akar juga memberi sokongan kepada tumbuh-tumbuhan kan. So ada sesetengah tumbuhan dia mempunyai akar yang specialized yang memberikan sokongan tambahan. Cuba kamu tengok dalam 3 gambar dekat sebelah kanan tu kan, atas, bawah dengan tengah tu, mana satu akar banir, mana satu akar sokong dan mana satu akar jangkang. Mana satu? Okey. Anjing siapa tu masih kat kiri tu? Syasha bawa anjingmu pergi ke akar yang sepatutnya. Okey, Zihan, Kholize. Amboi, Kholize nama hang. Amboi, canggih sungguh nama dia. Kholize. Okey, Kholis. Boleh? Silakan. Okey. Seterusnya, mari kita tengok. Okey,
Gambar yang atas sekali tu ialah gambar akar banir. Anjing merah dekat atas. Okey, ada satu anjing merah kat tengah ni, bawa naik. Anjing merah ke atas, anjing merah gambar first. Okey. Yang kedua, gambar kedua ialah akar jangkang. Okey, ada satu warna purple tu, anjing purple kat tengah-tengah ya. Okey, anjing purple kat tengah-tengah, tolong betulkan. Okey, so bawah sekali tu ialah anjing warna oranye lah. Akar sokong. So gambar atas sekali tu, gambar atas sekali tu ialah contoh akar banir pada pokok rambutan. Gambar kedua tu ialah akar jangkang pada pokok bakau. Dan yang ketiga tu adalah akar sokong pada pokok angsana. Okey. So tadi kita cerita pasal apa nak kata tadi? Kita cerita pasal penyesuaian pada bahagian batang pokok. Batang pokok ada lignin, dan bahagian akar pokok pun ada je tisu lignin tu. Jadi semua daripada bahagian batang sampailah bahagian akar semuanya tisu berkayu. Kemudian kita dah discuss akar banir, akar sokong dan akar jangkang yang berfungsi sebagai sokongan tambahan. Okey anak-anak, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kalau tumbuhan darat jenis tumbuhan herba ni bergantung kepada air yang ada tersimpan dalam bahagian sel. Sel tumbuhan lah, sel sebagai sokongan. Jadi bila sel-sel ini penuh dengan air, ia akan mengenakan tekanan pada dinding sel supaya sel tumbuhan tu jadi segar. So saya tunjukkan gambar keadaan sel tumbuhan tu ya. Sekejap saya tukarkan kepada draw function. Okey. Saya share saya punya screen lah. Okey ya. So gambar yang saya tunjukkan di sini ialah gambar sel tumbuhan. Nampak? Yang ini, gambar first ini kurang air kan? Kurang air. So, kurang air. So, bila kurang air, kamu nampak keadaan sel tu. Sel tu tidak lagi berbentuk rectangle. Dia kemik. So, kalau sel dia macam tu, sel dia dalam keadaan penyek atau flasid, okey. Sel dalam keadaan flasid, cuba kamu tengok pokok dia. Pokok dia, cuba tengok sekejap ya. Tengok pokoknya nampak layu kan? Pokoknya nampak layu kat sini. So, saya tulis kat sini. Pokok dia kelihatan layu. Lepas tu, kalau kita tengok sel yang penuh dengan air. Okey, sel yang penuh dengan air. So H2O dia banyak kan? H2O dia banyak. Okey, H2O dia banyak. Kejap ya. H2 banyak air. So bila sel ada banyak air, nampak bentuk sel tu adalah tegak macam ni kan? Penuh dengan air. Elok dia bentuk segi empat. Jadi keadaan pokok ialah segar. Okey, keadaan pokok ada, kita nampak dia dalam keadaan yang segar, keadaan yang boleh berdiri tegak. Jadi pokok tu kuat, tidak layu, tegar dan tumbuh tegak ke atas macam kat sini ya. Bila sel-sel tumbuhan tu penuh dengan air, inilah sifat-sifat yang kita boleh nampak pada tumbuhan herba. Jadi, kalau kita dah lama tak siram pokok, kita akan nampak pokok tu layu sebab ni lah. Sebab dalam sel dia dah tak ada air, sel-sel dia jadi penyek, jadi flasid, menyebabkan pokok tu kelihatan layu. Okey, mari kita tengok. Okey, mari kita tengok pula slide yang seterusnya.
apakah sokongan-sokongan tambahan yang kita boleh perhatikan pada tumbuhan herba? Tumbuhan herba pun ada juga sokongan tambahannya. Okey, cuba kamu identify dekat mana satu gambar yang menunjukkan sulur paut, akar cengkam, duri dan juga batang melilit. Gambar mana satu yang menunjukkan tu semua? Okey, macam mana pula dengan Danish, Dania, Holish, Elisha dengan Zihan? What do you think? Dekat mana kita nak letak tu? Okey. Okey. Holish. Holish tak bagi respon lagi ni. Tak tahu. Saya tak boleh nak gauge Holish ni pehe ke, duk pehe ke. Hmm. Okey. Okey, semua dah submit dia. Kejap ya, saya check. Okey. Um, okey ya. So, gambar yang pertama yang macam spring tu kan, itu sulur paut. Okey, itu sulur paut. So, dot kat situ ialah merah. Okey, gambar yang first. Okey, dot pertama. So, siapa yang letak warna light blue kat situ? Macam Sufi, Elisha, Ain. Ain kena Faiz Daniel kena pindahkan ya light blue tu pergi tempat lain sebab saya faham rupa sulur paut tu nampak macam batang melilit kan. So warna light blue tu sebelah kanan. Okey, gambar apa?
kacang botol atau kacang kelisa tu, itu adalah contoh batang melilit. Yang kita tengok macam spring tu, yang gambar first tu ialah sulur paut. Okay, Elisha bawa kamu punya dot biru tu ke kanan. Okay, akar mencengkam ialah gambar pokok yang melekat pada dinding tu. So itu warna purple. Kemudian apa, the last kali duri lah. Itu duri tu kena tahu lah. Kalau tak tahu juga tak tahu lah. Okay, gambar yang keempat tu adalah duri. Okay. Uh, okay. Alright, semua dah betul kan? Bagus. Okey, mari kita tengok tumbuhan akuatik pula. Tadi tumbuhan darat ada dua jenis kan? Berkayu dengan herba. Macam mana pula dengan tumbuhan akuatik? Apa dua jenis tumbuhan akuatik yang kita boleh boleh apa? Kita boleh senaraikan? Pokok tumbuhan akuatik ni ada dua jenis. Okey, tadi tumbuhan darat ada tumbuhan berkayu dengan tumbuhan herba. Kalau tumbuhan akuatik dua jenis dia apa pula? Yes, very good. Okay, tumbuhan akuatik ada tak ada, bukan timbul ya, terapung, amboi tenggelam, timbul pula dia tulis. Sabar je lah. Okay, terapung dan tenggelam. Yang kamu tulis daya apungan yang diberi daya apungan tisu erenkaima tu bagus. Itu adalah penerangan selepas ni. Kenapa apa tumbuhan akuatik dia boleh terapung? Sebab ada tisu erenkaima. Bagus tu. Okay, ada apa tadi? Tumbuhan akuatik ada dua jenis, iaitu tumbuhan akuatik terapung dan tenggelam. Okey, bagus Farid. Okey, good Aiman. Ain, thank you. Elisha, thank you. Dennis, thank you. Okey, yang okey, dia dah betulkan. Okey, thank you Aina. Bagus. Okey, tak apa. Sebab dia boleh terapung tu sat lagi ni. Kita nak bincang lah ni. Sabar dulu, sabar dulu. Okey, bagus-bagus. Pokok boleh terapung atas air sebab permukaan dia rata. That is a good observation. Okay. Kita tengok apa penyesuaian pada tumbuhan terapung. Cuba kamu tengok. Adakah idea kamu tu atau soalan kamu tu terjawab? Okey. Untuk tumbuhan terapung, cuba kamu lengkapkan statement ni. Tumbuhan akuatik terapung, dia tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan. So ini menjadikan tumbuhan ini, kalau dia tak ada tisu berkayu, dia jadi lagi ringan ke lagi berat? Okey, itu soalan nombor 1. Okey, untuk 2, itulah yang macam Haziq tulis tadi. Apa tumbuhan terapung dia dapat sokongan daripada apa Haziq? Haziq boleh tulis dekat nombor 2 ya. Okey. Dan gambar yang saya tunjukkan pada sebelah kiri tu, kamu tengok dekat situ nampak macam bubble-bubble kan? Itu adalah kerata rentas bahagian batang pokok tumbuhan akuatik terapung. Nama tisu tu apa dia? Itu nombor 3 ya. Nama tisu tu apa dia?
Okey. Tisu start dengan huruf A tadi. Saya nampak ada orang tulis tadi nombor 3. Yes, tisu Erenkima. Bagus. Okey, jadi saya ulang balik ayat pertama tadi. Tumbuhan terapung, kalau kamu tengok kan tumbuhan terapung macam contoh yang saya tunjuk kat sini, keladi water spinach apa water spinach, alamak saya tak ingat nama Melayu dia apa. Pokok ni tengok semuanya hijau saja. So dia tidak ada tisu berkayu. Ini menjadikan pokok terapung ni ringan. Okey. Okey. So nombor 1 ringan. Nombor 2, yes, daya apungan air. Pokok akuatik terapung ini dapat sokongan utama daripada daya apungan air. Siapa yang tulis berat dekat situ, tukar ya. Soalan nombor 1 tu jawapan dia ringan. Dia sebab dia tulis pakai tulisan merah kan, boleh nampak dia jauh. Okay, last kali, batang dan daun mempunyai tisu Erenkima. So, gambar yang saya tunjuk tu, itu adalah keratan rentas tisu batang pokok yang mengandungi batang pokok terapung yang mengandungi tisu Erenkima. Dinding dia nipis dan dalam dia ada ruang udara. Kamu tengok kat situ pun boleh nampak kan, dindingnya nipis, ada ruang udara untuk membantu memberikan keapungan. Okay, so okay, ini satu sampel answer kat sini. Very good. Okay. Okay ya. Kemudian mari kita tengok tumbuhan akuatik jenis tenggelam pula. Sekejap ya. Saya nak tengok siapa lagi belum jawab. Okay, Dennis, Zihan, Elisha, Dania, Holish dan Shazanina, you have another 1 minute to update your slide. Okay, boleh refer pada sampel yang saya bagi ni ya. Okay, sikit lagi. Okay. Okay, Danish dah isi. Zihan, Holish, Shazanina, Dania. Boleh isi. Okay, boleh refer pada contoh yang saya bagi ni ya. Okay, saya bagi lagi 30 second. Okay, next part ya anak-anak, kita nak tengok tumbuhan akuatik tenggelam pula ya. Okay, kita nak tengok tumbuhan akuatik tenggelam pula. Apa yang ada pada tumbuhan akuatik tenggelam yang menyebabkan dia boleh survive lah hidup dalam dalam air tu kan. Okay, so walaupun tumbuhan akuatik tenggelam ni hidup dalam air, tapi anak-anak, tumbuhan akuatik tenggelam ni kan, dia still kena berada dalam keadaan tegak sebab cahaya matahari tu dekat atas. So sebelum kita pergi lebih jauh, bolehkah kamu senaraikan apakah ciri-ciri daun pada tumbuhan akuatik tenggelam ni? Kamu tengok pada gambar pun boleh nampak ada at least 2 ciri yang kita boleh tengok ya. Okay, apa ciri yang kita boleh tengok? Cuba tengok saiz daun tu. Apa ciri pada saiz daun tu? Yes, kecil, nipis. Very good. One more. Kecil, nipis. Okay. Yes.
Very good. Kecil, nipis, selagi halus pun okey. Very good. Okey, satu lagi yang saya cari ialah fleksibel. Kecil tu dah sekali lah dengan halus tu. Okey, so daun-daun tumbuhan akuatik tenggelam ni sifatnya adalah kecil, fleksibel dan nipis. So, apakah kelebihan-kelebihan dia saiz tiga-tiga ciri ni? Tiga-tiga ini membolehkan bila ada arus air lalu kan, bila ada arus air daun-daun ini kurang rintangan terhadap aliran air. Jadi tak adalah daun-daun ni terkoyak. Gitu. So bila daun terkoyak, nanti kurang pula fotosintesis dia. Nanti kurang pula dia punya makanan dia kan. Okay. So nipis, fleksibel dan kecil. Okey, sebagaimana yang dicadangkan oleh Farid. Farid kata daun ini ciri-ciri ini mengurangkan rintangan daun terhadap air. Jadi bila ada arus air atau aliran air, kira tak terkoyaklah daun tersebut kan. Okey. So, bahagian batang dan daun tumbuhan tenggelam ini pula dia ada kantung udara. So bila ada kantung udara, maka ini membolehkan pokok tenggelam ni terapung. Bahagian batang tu terapung dan kekal tegak ke atas sebab cahaya datang daripada atas. So contoh gambar yang saya bagi kat sini, bahagian gambar atas tu pokok Kabomba sp dan pokok kedua ialah Hydrilla sp. Jadi sebab sokongan dia ni dia tak ada tisu berkayu, dia bergantung kepada daya apungan. Sebab itu pokok-pokok tenggelam ini bila kita bawa keluar daripada akuarium ke, bawa keluar daripada kolam ke, dia flat jatuh ke bawah kan. Sebab sebab tak ada daya apungan daripada udara daratan, tak ada. Daya apungan tu dapat dari duduk dalam air. Okey, mari kita tengok pula cara-cara, mari kita tengok pula cara-cara untuk menilai usia tumbuhan berkayu. Seringkali bila kita menebang pokok, kita akan nampak pada batang pokok tu kita nampak garis gelang-gelang macam ni kan. So, apa yang berlaku dekat sini? Okey, dalam batang pokok kita ada satu sel nama dia xylem. Xylem ni fungsi dia ialah untuk mengangkut air. So, setiap kali pokok jadi makin lebar, pokok akan menambahkan sel-sel xylem ni. So, sel yang xylem mati akan jadi keras. Dan ini menyebabkan setiap xylem yang mati dan keras tu jadi satu gelang cerah, satu gelang gelap, satu gelang cerah, satu gelang gelap. Macam itulah. Setiap gelang tu adalah xylem. Yang cerah ke, yang gelap ke, itu adalah gelang xylem. Tapi pasaipa ada yang warna cerah, pasaipa ada yang warna gelap. Mari kita tengok. Mari kita tengok ya. Okey, untuk usia tumbuhan berkayu, sambil-sambil saya explain ni, kamu terus lengkapkan pada ruang kosong tersebut ya. Especially untuk kawasan yang bermusim, ada musim panas ke, sejuk, musim start dengan musim bunga, lepas tu musim panas, lepas tu musim luruh, lepas tu musim sejuk kan. Kadar pertumbuhan adalah berbeza. Okey, kalau masa musim bunga, kadar pertumbuhan kamu rasa apa? Kamu rasa kadar pertumbuhan pesat ke perlahan? Kadar pertumbuhan tinggi ke rendah? Masa musim bunga. Yes, masa musim bunga kadar pertumbuhan adalah pesat, adalah tinggi. Jadi
Kenapa boleh kadar pertumbuhan pesat atau kadar pertumbuhan tinggi? Sebab masa tu ada cukup cahaya matahari, cukup air dan pelbagai faktor lain lah. Persekitaran dia sesuai untuk pertumbuhan. Kan? Okey. Kemudian bila dari musim panas pergi ke musim luruh. Start musim luruh, tumbuhan mula kurang aktif. Jadi kadar pertumbuhan dia pun perlahan, kan? So semasa musim luruh, tumbuhan kurang aktif. Okay. Jadi walaupun dia hasilkan xylem baru, tapi xylem baru yang dihasilkan lebih kecil. Okay. Lagi slim lah, lagi kecil. Kemudian bila musim luruh berganti dengan musim sejuk, kadar pertumbuhan adalah perlahan. So, kalau kita tengok dekat sini, pada gambar, cuba tengok. Pertumbuhan masa musim bunga dan awal musim panas, kita tengok xylem dia tu besar dan cerah. Sebab gelang tu cerah sebab masa tu xylem dia besar. Semasa musim panas dan musim luruh, hujung musim panas, musim luruh, xylem yang dihasilkan tu kecil. Jadi kita nampak gelang tu gelang yang gelap. So gelang cerah musim bunga awal musim panas, gelang gelap musim hujung musim panas dan musim luruh. Okey, kita tengok kat sini. Okey ya. Saya screenshot satu sampel jawapan. Sekejap ya. Nanti nak refer kan bila dapat nota. Okey. Okey. Mari kita tengok part yang seterusnya. Okey. So, mari jom kita lengkapkan bahagian ini juga. Okey, jom kita lengkapkan. So, daripada kefahaman kita mengenai perbezaan kadar pertumbuhan, kita tahu musim bunga kadar pertumbuhan lagi tinggi berbanding hujung musim panas dan musim luruh. Kita tahu bahawa gelang yang terang terbentuk semasa musim bunga. Kamu boleh tulis gelang yang terang boleh, gelang yang cerah boleh, dua-dua pun boleh ya, tak ada masalah. Okay, dan kita tahu gelang yang gelap terbentuk semasa musim luruh. Jadi selang-seli gelap cerah gelap cerah gelap cerah inilah yang kita nampak sebagai corak gelang tahunan pada batang pokok berselang-seli. So satu gelang mewakili satu tahun. Maknanya cerah gelap 1 tahun, cerah gelap tahun kedua, cerah gelap tahun ketiga, cerah gelap tahun keempat dan seterusnya lah. Begitulah cara kita kira umur pokok. Gitulah cara kita kira umur pokok. Satu lagi cara ialah kita apa nak kata, kita ukur lilit lah dia punya diameter. Okey, so anak-anak, kita dah sampai ke penghujung kelas. Pada hari ini, apa yang kita telah bincangkan ialah kita bincangkan sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam pokok. Secara umumnya kita tahu bahagian pokok yang bagi sokongan ialah bahagian batang pokok dan akar pokok. Sokongan ni adalah penting supaya pokok-pokok boleh berdiri tegak untuk dapatkan cahaya matahari. Kita tahu pada tumbuhan darat, untuk tumbuhan berkayu, dia ada tisu lignin dan dia ada akar banir, akar sokong, akar jangkang untuk sokongan. Tumbuhan herba ni dia perlukan air untuk memberikan sokongan. Kalau sel-sel tumbuhan herba ni penuh dengan air, pokok tu
boleh berdiri tegak. Kalau sel-sel tumbuhan ni kurang air, pokok-pokok ni akan jadi layu. Tumbuhan herba dia ada sokongan khas seperti sulur paut, akar cengkam, duri dan sebagainya untuk membantu sokongan. Untuk tumbuhan akuatik terapung pula, dia ada Erenchyma yang memberikan kebolehan untuk pokok-pokok ni terapung lah selain daripada daya apungan air. Manakala tumbuhan tenggelam pula, daun dia nipis, fleksibel dan kecil supaya boleh kurangkan rintangan terhadap air. Tak adalah daun-daun ni terkoyak, nanti bila terkoyak tak boleh buat fotosintesis pula kan. Okay, last kali yang kita tengok hari ni ialah kita tahu gelang tahunan yang ada pada batang pokok itu menunjukkan masa bila pertumbuhan pesat atau tinggi, masa bila pertumbuhan kurang aktif. Dan gabungan setiap gelang tu bila kita kira satu persatu, setiap satu gelang itu mewakili 1 tahun. So, anak-anak, saya berikan refleksi untuk hari ini. Okey, sepanjang apa yang kita belajar hari ini, part mana yang kamu suka? Part mana yang kamu tak suka? Apa yang kamu rasa senang? Apa yang kamu rasa susah? Untuk apa yang kamu rasa susah tu senaraikan, nanti saya akan take note dan saya akan terangkan semula lah pada kelas seterusnya. What was hard? Okay, tumbuhan akuatik tu adalah susah ya. Alright. Okay. Nama sel. Oh, ada sel tisu lignin, Erenchyma tadi ya. Alright. Saya faham. Okay, so anak-anak kita ada 5 minit berbaki. Thank you for your Thank you for your feedback. Okay, kita ada 5 minit berbaki. Saya kembali kepada slide yang pertama. Okay, saya kembali kepada slide yang pertama sebab untuk mereka yang belum isi attendance, boleh isi attendance pada slide yang pertama ni ya. Okay. Boleh isi attendance pada slide yang pertama ini. Jangan lupa. Saya baru faham bila Sufi cakap pasal merah tak payah gerak tu. Alright, so ada 5 minit berbaki ni, saya akan biarkan slide paddock ni dekat sini supaya kamu boleh isi attendance ya. So saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana hadir kelas pada hari ini. Terima kasih Koyum, Aiman, Dania, Farid, Ilisha, Danish, Faiz Daniel, Haziq, Sufi, Nurholis, Ain, Nur Shasha, Nur Kashrina, Nurul Aina dan juga Syazanina. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Arigatou gozaimasu. Sama-sama. Terima kasih datang kelas. Thank you for coming. Arigatou. Arigato sensei. Ya. Dia selalu nak research apa jawapan dia tapi saya macam selalu terlupa. Ish, tak patut betul lah. Okay, thank you for coming Kashrina, Dania, Faiz Daniel. I really appreciate it. Thank you. Jangan lupa isi attendance tau.